الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعين ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama. InsyaAllah kita nak sambung perbincangan hadis yang ke-16, iaitu la taghdab, mengikut susunan kitab Matan Arba'in. Jadi hadis yang ke-16. Jadi kita nak sambung perbincangan, insyaAllah kita akan sudah malam ini insyaAllah. Jadi sebelum kita terus masuk pada perbincangan, saya nak ulas sekali lagi hadis yang ke-16 ini, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam inna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada mirara qala la taghdab rawahu al-Bukhari. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya ada seorang sahabat, ataupun disebut dalam matan asal dia tu, mana ada seseorang tanya Nabi, minta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi mengajar dia ataupun memberi pesanan kepada dia. Jadi Nabi sebut la taghdab, Nabi ulang 3 kali. Walaupun dalam hadis ini disebut faraddada mirar, Nabi telah mengulanginya beberapa kali. Tapi dalam hadis lain disebut mana pengulangan itu berlaku sebanyak 3 kali. Nabi ulang la taghdab, la taghdab, la taghdab 3 kali. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi minggu lepas kita telah berbincang banyak dah. Cuma malam ni kita nak sambung lagi perbincangan yang berkaitan dengan sifat marah ni. Saya nak sebut beberapa contoh pernyataan-pernyataan daripada salaf kita dulu. Misalnya disebut dalam kitab juga bagaimana Luqmanul Hakim pernah berpesan pada anak dia, apabila engkau ingin menjadikan seseorang sebagai teman rapat, cubalah buat dia marah. Jika dalam keadaan marah dia masih mampu menampilkan sifat ramah, maka bersahabatlah dengannya. Namun jika sebaliknya, maka berwaspadalah. Ini kalau mengikut ulama, kenyataan ini bukan nak provok, bukan apa maksud dia, cuma kita nak nilai. Ini salah satu contoh bagaimana para salafus soleh kita dulu, maknanya dalam salah satu cara dia nak kenal antara kawan dengan lawan, seorang sahabat sejati, mana dia ada sebut begini. Jadi kita telah buat dia jadi marah. Kita nak tengok reaksi dia, lagu mana, emosi dia setara mana. Sebab kita nak, bukan kita semata-mata nak buat kawan, kita nak buat dia ni sebagai sahabat, teman rapat kita. Jadi Luqman Al-Hakim, oleh kerana dia faham kedudukan marah di dalam konteks agama, kerana dia ni secara khususnya terlibat dalam bidang tarbiyah, pendidikan, kerohanian, maka dia guna perkara itu. Kita cuba buat, kita tengok bila dia marah tu lagu mana sikap. Ni proses kita nak mengenal kawan kita. Dia bersiagi kepada anak dia, yang mana kalau sekiranya dia dalam keadaan marah pun masih lagi dia boleh kontrol, boleh jaga diri dia, masih lagi bersifat ramah, maka kau nak kawal pun boleh lah. Boleh buat kawal awal lagu ni. Tapi kalau bila dia marah tu habis meta, kita kata balik meta, siapa tak boleh nak kawal langsung, berwaspadalah. Jangan hidup balas, tapi pada-pada lah. Boleh jadi kawal biasa boleh. Kalau nak jadi sahabat, yang mana asal kalimah dia sebut untuk jadi sadiq kita, kawan rapat kita, atau tak boleh. Dia nasihat begitu kepada anak dia. Maknanya sifat marah ni sebenarnya dia bahayalah, sehingga kita boleh guna dia untuk menilai seseorang. Kalau dalam kenyataan Sayyidina Umar,
dia guna dalam konteks lain pula, ada disebut. Mana kalau kita nak share sahabat kita yang sejati, kita lihat dalam perjalanan ketika musafir macam mana. Banyaklah kenyataan-kenyataan seumpama itu cara kita nak menilai manusia. Kita nak berkawan, nak buat sahabat ni sehidup semati ni, jangan mudah-mudah. Takut kawan kita tu teruk akhlak ni. Maka dia akan memberi tempias kepada kita. Jadi perkara itu amat diambil berat oleh salafus soleh kita dulu. Kita nak lihat juga selain daripada itu, adakah sifat marah itu tercela dalam semua keadaan? Adakah begitu? Sebabnya tengok dalam teks hadis Nabi SAW, Nabi sebut secara umum, seolah-olah sekali sepitah lalu kita lihat mana marah ini suatu sifat yang tak patut ada dalam diri manusia, seolah-olah begitu. Apakah benar begitu? Apakah sifat marah ni perlu kita buang habis ke laguan? Jadi apabila kita menghayati perjalanan hidup Nabi SAW melalui hadis-hadis yang sahih, kita mendapati ada berlaku pada baginda mana sikap marah, perbuatan marah, situasi Nabi marah. Ada, bukan sekali, banyak kali juga. Jadi dalam keadaan-keadaan tertentu. Misalnya ada seorang sahabat Nabi mengadu pada Nabi SAW bahawa beliau akan datang lewat salat subuh ke masjid kerana imam yang berkenaan memanjangkan bacaan. Sahabat berkenaan berkata, ini kes ni bukan berlaku di Masjid Madinah ni, berlaku di agak jauh sikit. Tepat kalau di Masjid Madinah tu memang Nabi jadi imamnya. Ini tempat lain. Cuma dia report pada Nabi SAW. Dia kata saya nak pergi lewat dah. Kalau pergi awal siap maya. Dah panjang doanya baca. Dia mengadu gitu pada Nabi. Bila dia mengadu gitu, maka Nabi dia lihat perubahan berlaku pada wajah Nabi. Ini kata-kata dia. Dalam riwayat disebut begini. Fama ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ghadiba fi maw'izatin qattu ashadda mimma ghadiba yawma id. Faqala ya ayyuhan nas inna minkum munfirin fa ayyukum amma an-nas falyujiz fa inna min wara'ihi al-kabir wad-dha'if wa dhal-haja. Kata lelaki tadi, dia kata saya tak pernah lihat, saya tak terjemah ni, saya tak pernah lihat, tak pernah saya tengok Nabi SAW marah fi mau'izatin, ketika menyampaikan bimbingan, ketika menasihat, tapi Nabi marah. Kini memang Nabi nampak, bahkan dalam syarah hadis nampak wajah Nabi itu berubah ketika Nabi menasihati sahabat dia, khususnya yang menjadi imam. Nabi kata jadi sahabat ni kalau pergi mengadu kepada Nabi, dia kata dia tak pernah tengok Nabi marah. Supaya Nabi marah hari itu, dia tak pernah tengok. Apa yang Nabi sebut dalam keadaan muka merah tu, nak marah tu, dia kata ya ayyuhan nas, wahai orang ramai, wahai manusia, wahai sahabat-sahabatku, hak asal, khitab asal. Sesungguhnya ada di kalangan kamu orang yang suka meliarkan orang lain. Ada di kalangan kamu munfirin, yakni orang yang meliarkan, menyebabkan kau jadi liar, menyebabkan kau jadi sebuah salah, menyebabkan kau jadi ada alasan untuk tidak mari ke masjid. Maka mana-mana kamu wahai sahabatku yang menjadi imam kepada orang ramai, ringkaskanlah salat. Falyujiz, ringkaskanlah salat. Kerana barangkali di belakang dia makmum dia tu boleh jadi ada yang al-kabir, yang sangat tua, yang lemah, ataupun yang berhajat, ada keperluan. Ada. Jadi janganlah panjang sangat. Perintah. Dalam hadis lain saya tidak sebut sini, Nabi sebut lagi. Nabi kata, kalau semaya saya mana boleh ayyuti. Panjang? Mana? Panjang sekadar mayasya. Kalau semaya saya panjanglah sepanjang mana? Apa? Sepaku misalnya. Nabi. Disebut dalam riwayat, dalam semaya nafilah, semaya sunat, tahajud, Nabi pernah, bukan tiap-tiap malam. Sebab Nabi ni, dia semaya ni, dia baca ayat tu, mana ikut turutan, ikut urutan. Kena ketika surah Al-Baqarah tu dia baca satu rakaat surah Al-Baqarah. Mana 3 juzuk lebih. 3 juzuk lebih Al-Baqarah, satu rakaat. Dia semaya saya tak apa. Apanya dia? Kalau semaya saya. Kalau bahasa Allah, buat sekadar kita mampu. Tapi kalau jadi imam, kita tak boleh. Sebab apa? Itu boleh mengundang kemarahan. Dan Nabi sangat benci orang yang tidak mengambil kira orang lain. Dia kira dia.
Jadi maknanya dalam agama ni ada keadaan-keadaan tertentu kita jangan mengambil sikap ananiyah. Jangan ambil sikap kita je. Tak boleh. Nabi tak boleh. Kalau kita buat begitu, termasuk kita ni mungfirin, orang yang meliarkan orang lain. Jadi awak alasan tak si mari masjid ataupun mari lewat, sedangkan mari awak ni ada kelebihan. Jadi tak ada kelebihan pula. Tu Nabi marah tu. Maknanya daripada hadis ni menampak kepada kita suatu isyarat Nabi bahawa imam yang tidak mengambil kira makmum, maka dia perbuatan dia yang tidak ambil kira makmum baca terlalu panjang. Dia seolah dia menutup banyak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tertutup banyak orang tak si mari awal, sedangkan mari awal ni ada kelebihan. Tunggu semaya tu ada kelebihan, iktikaf lama tu ada kelebihan. Jadi tak ada tu. Kenapa? Kesilapan dari pihak imam. Jadi dalam tajuk yang berkaitan, Ibn Rajab menyebutkan ada kalangan salaf, ini kata-kata Ibn Rajab, pandangan salaf, ini bukan hadis. Ibn Rajab menyebutkan, dia kata ada kalangan salaf kita. Salaf ni orang dulu, termasuk sahabat, salaf lah tu. Tabi'in orang dulu. Yang berpendapat bahawa kemarahan yang lahir dari sebab biasa, seperti ketika sakit, ketika musafir dalam konteks dulu. Kalau musafir lah ni, suka musafir, orang nak pergi musafir lah ni. No, musafir dalam konteks zaman Nabi, yang penuh kepayahan, susah. Jadi, kemarahan yang lahir, kata Ibn Rajab, ada salaf kita dulu berpendapat bahawa kemarahan yang lahir dari sebab biasa, seperti kemarahan kerana sakit, semasa musafir, ini musafir yang susah lah. Atau ketika berpuasa. Berpuasa pun dia jadi backing juga. Ketika berpuasa. Atau keadaan-keadaan lain yang mudah melahirkan kelakuan marah, maka jangan dicela orang itu. Maka janganlah dicela. Jangan kita marah. Jangan kita marah. Kalangan salaf berkenaan merasakan orang itu tidak berdosa kalau sifat marahnya akan membawa kepada orang lain berasa bosan atau tersinggung. Sebab apa? Cuba kita tengok seterusnya. Jadi kenapa salaf ada yang berpandangan begitu? Dia kata, ini komentar daripada Ibn Rajab. Jadi kecenderungan mereka yang salaf berpendapat demikian kerana melihat pada suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih. Innama ana bashar arda kama yarda al-bashar wa arda kama yaghdab al-bashar. Maksudnya aku adalah manusia biasa. Aku berasa senang sebagaimana orang lain berasa senang, dan aku berasa marah seperti mana orang lain juga. Aku ni manusia seperti kamu. Ada ketika marah, ada ketika rasa senang. Jadi ada berlaku perasaan itu. Jadi ketika marah itu kita tengoklah keadaan mana. Kalau keadaan dia payah, keadaan dia sakit, patut dia marah, kita maafkan dia. Mana ni berujuk pada orang yang dalam keadaan biasa tak ada pemarah, tapi jauh-jauh sekali kerana sakit, kerana itu kita maafkan dia. Itu kelemahan manusia. Ini mana salaf kita dulu dia mengambil satu pendekatan yang lebih ramah, iaitu memaafkan orang. Sebab bukan semua manusia boleh kawal perasaan marah dia. Bermarah sikit-sikit je lah, tersinggung. Tu pun ketika dia sakit, ketika dia puasa, puasa pun jangan. Ataupun ketika musafir, ataupun dalam apa-apa keadaan. Misalnya ketika aksiden kereta misalnya. Jaga aksiden kereta ni boleh senyum. Ketika tu. Ketika tu, saya sendiri pun ada pengalaman orang lain, tapi kita tengok seorang tu ayah tu memang dia baik lah, tapi bila dia kena aksiden sekali, nyepuh orang, kira dia ni jauh lah dah. Sebab tu bila baca ni ingat pada kita kenal lah kampung kita, lebuh dia nyepuh perempuan naik kereta, dia naik motor. Perempuan tu salah, dia minta maaf dengan dia. Jom kita tengok, kita tak pernah tengok lagi tu ayah tu marah ketemu, mungkin dia jauh. Tapi pada waktu itu, dia tak kata, ikut mula dia kata. Dia pun palu, pelik galak motor dia pelik. Nak marah dia. Para perempuan tu gitu. Pada waktu itu kalau kita nak ambil kira lah, kata tak jauh tak ayah dia. Tak kena. Ibn Rajab kata tak boleh kita nak ukur orang ketika tu. Jangan kita ukur orang ketika dia marah tu saja, tanpa melihat keadaan-keadaan lain yang ada pada dia. Maknanya di sini salaf kita dulu menetapkan satu kaedah dan satu panduan untuk kita nak menilai orang. Janganlah kita nilai orang ketika dia sakit, ketika dia tengah nak marah. Jangan. Tengok ketika lain. Hak biasa. Sebab dia marah. Berjaya-jaya. Kalau kita ambil ketika dia marah, kita bawa habis keburukan dia, sampai kita tak ada nilai bagi kita dia, itu tidak patut. Itu maksudnya.
Seperti Nabi dia kata dia ada perasaan memang. Ada memang perasaan ni. Ada memang. Dah banyak kita tengok dalam hadis Nabi SAW. Tapi marah pun marah dalam keadaan macam mana. Seperti dalam ini ulama kata pendapat salaf ini merujuk pada marah dalam keadaan biasa. Marah biasa pun ada juga orang akan tersinggung, akan terasa, tu maafkanlah, jangan cela dia. Bagi setengah ulama salah kata kalau jenis-jenis lagu itulah, misalnya masa nak marah tak kecek, setengah salah kata kita tak anggap berdosa lagu tu sekadar itu. Seperti kita klik kerja pan-pan, klik rumah bini misalnya tak ada cara dah berselewak atau memang kita maksudnya dah klik pan-pan. Kalau nak kira, kalau nak anggap jahat dah kita lagu tu tak mau jahat lah atas dunia ni. Kalau sekadar itu maksud dia. Jadi Imam Al-Ghazali menyenaraikan marah kerana berlaku pelanggar hukum Allah dalam adab-adab agama. Kalau kita tengok dalam kitab Ihya, salah satu yang disenaraikan sebagai adab agama, marah bila berlaku pelanggar hukum. Bila ada orang langgar hukum agama, itu patut kita marah. Cuma marah lagu mana tu kena lihatlah dia punya panduan daripada Nabi SAW. Atau patutlah kita marah. Misalnya pergaulan bebas, ataupun ada orang tak tutup aurat misalnya, bolehlah kita rasa nak marah. Tapi cuma nak marah dalam konteks macam mana, itu bab lain. Konteks dakwah, kalau dia sebagai ibu bapa mungkin dalam konteks lain. Kalau kita sebagai tu imam mungkin dalam konteks lain. Misalnya kita tengok anak mungkin kita tak tutup aurat. Yang mana aurat tu tak ada orang kata, semua kata wajib. Mesti kena tutup aurat. Tak sekira lah pendapat hak duduk di benua kutub ni kita tak kira tu. Kita kira pendapat hak umum. Dasar pada Quran, hadis dan Nabi ancam dengan neraka tak tutup aurat. Bila tengok tu lagu mana tindakan kita. Jadi tindakan tu berbeza-beza. Kalau tu imam mungkin dalam konteks lain. Tapi kalau suami pada wanita tu mungkin lebih keras. Kalau ayah dia dalam konteks lain. Jadi cara bertindak bila berhadapan dengan kemungkaran itu, dia melihat keadaan. Melihat dia kedudukan manusia itu. Kalau dia ayah, dia boleh keras. Kalau tu imam, dia mungkin dalam konteks lain itu kita fikirlah sesuai dia. Tetapi marah dalam konteks ni tak apa. Nak supaya orang jangan langgar hukum Allah, itu marah yang disenaraikan oleh Imam Ghazali sebagai adab, disiplin orang beragama kena ada tu. Selain itu Imam Al-Ghazali membahagikan perbuatan marah ini, sikap marah ni pada 3 hukum. Dalam Ihya dia disebut begitu, 3 hukum. Iaitu marah yang mahmudah, marah yang makruhah dan marah yang mazmumah atau mahzurah. 3 Imam Ghazali bagi. Kita tengoklah bagaimana apa maksud Imam Ghazali dalam kategori marah yang dia senaraikan itu. Yang pertama marah yang terpuji. Hak ni marah yang terpuji termasuk dalam amal mahmudah. Imam Al-Ghazali membahagikan marah terpuji ini pada 2 bahagian. Yang pertama, marah apabila maruah diceroboh. Bahkan sikap membiarkan maruah diceroboh kita biar. Tak ada nampak marah dan sebagainya. Pada ketika ini dianggap sebagai pengecut ataupun ponan khunusah. Dalam kitab dia disebut khunusah. Khunusah ni kalau bahasa sama pandai lah. Ini kita terima sebagai pengecut. Jadi maruah ni sama ada melibatkan harta, melibatkan maruah isteri kita, melibatkan keluarga kita dalam bentuk maruah. Maruah lah tu. Jadi waktu kena ada maruah, waktu terpuji. Misalnya orang fitnah kita, wajib kita mempertahankan maruah kita bila orang fitnah kita. Dalam apa cara sekali. Yang kedua, termasuk dalam marah yang terpuji lagi, marah apabila melihat perbuatan mungkar berlaku, bahkan lonjakan marah pada ketika ini adalah kerana agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'khudhukum bihima ra'fah fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Yang mana ayat ni asalnya berkait dengan masalah hukum rotan. Maknanya rotan orang yang berzina. Az-zaniyatu waz-zani ayat tu. Maka fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina lelaki, penzina perempuan dan penzina lelaki bila sabit kes itu, maka hendaklah dirota dia 100 rota. Jadi semasa nak dijalankan hukuman rota itu, jangan kamu rasa kesian. Bahkan rasa nak marah, dia ada perasaan itu. Tak boleh. Jangan rasa nak marah, jangan rasa kesian pula dalam nak laksanakan hukum hudud, hukum Allah. Tak boleh. Mana di sini Allah SWT membimbing kita marah ni, ada tak memang patut marah. Bahkan tak marah tak kena dalam agama. Jikalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, kena ada hal tu. Sebab apa?
Kerana setengah-setengah keadaan, misalnya marah bila diceroboh hududullah, bila diceroboh batasan-batasan hukum Allah diceroboh. Kalau tidak ada perasaan marah, dia tidak akan timbul suatu idea, suatu gagasan, suatu program untuk sekat benda tu. Hak kita sebut sebagai amar ma'ruf nahi munkar tu tak ada. Jadi tak ada. Boleh jadi terbiar. Maksiat itu terbiar, tidak dikawal, tidak dihapuskan. Akan berlaku lagi. Sebab tu perlu. Dari bab ni termasuk dalam tuntutan agama di sini, marah di sini. Yang kedua, sifat marah yang makruh. Sifat marah yang makruh. Marah apabila kehilangan atau kerugian sesuatu yang biasa, yang remeh, seperti memarahi pembantu rumah kerana kesilapan memecahkan peralatan dapur dan sebagainya. Ini disebut, Imam Ghazali sebut khadam kita atau pembantu rumah lah sekarang. Misalnya pembantu rumah bawa ke air, kaca jatuh pecah misalnya, bukan anak air. Kalau anak air pun apa? Kalau anak air kita jatuh klik lalu dah. Ini jangan-jangan sekali berlaku. Yang mana dia beberapa kali dah berlaku. Benda-benda kecil-kecil gitu ya. Misalnya jatuh gelas pecah misalnya, mawak siapa pukul dia, siapa dia cedera ke dia, tak kena lah lagu tu. Tu tak boleh, makruh. Marah tu. Tapi kalau siapa mereka mengeluarkan kata-kata kesat, pukul tubuh dia, itu dia berubah daripada makruh dia jadi haram tu. Tak boleh. Ini dalam keadaan gitu marah. Kata dia misalnya dia tersinggung, sekadar itu dikira makruh. Memang kesilapan dia, bahaya kita. Tetapi janganlah siapa mereka marah sehingga menyebabkan jadi hilang pertimbangan. Itu maksud Imam Al-Ghazali. Jadi waktu makruh. Di sini kita kenapa Imam Al-Ghazali tak makruh ni? Jadi benda makruh ni dari segi kaedah dia adalah nak pergi kepada haram. Kita pun tak ajar dengar lagi dalam kitab kata benda makruh, tetapi pergi kepada sunat ke. Ada bila kata makruh tidak disukai ini, dia lebih menjurus pada lawan pergi pada sesuatu makruh tahrimi. Kalau makruh tahrimi itu dekat benar dengan haram itu, serta lagi dengan haram. Jadi sebab apa dia tak makruh? Sebab boleh jadi kalau kemarahan itu gagal dikawal, boleh jadi dia pukul pembantu rumah dia, dia cedera ke pembantu rumah dia, atau 3 hari tak habis lagi duk kata misalnya, kalau siapa pun kat tu tidak jadi makruh, itu jadi mahzur, haram itu. Jadi sifat marah yang tiga, pembahagian yang tiga, iaitu sifat marah yang tercela, mazmumah ataupun mahzur, iaitu perbuatan marah yang lahir dari sifat bangga diri, fakhr, ataupun daripada takabbur, sombong, ataupun dengki, ataupun dan kerana kegagalan mendapat habuah dunia. Begitu disebut dalam kitab dia asal. Mana kalau gagal boleh projek misalnya, gagal dia masuk tanya tak boleh katakanlah, ataupun apa-apa sajalah kita kata, tak boleh baja ke misalnya, tak boleh kerja lagi, tak boleh skim tu skim ni akan jawabmu nak uri semua lepek lah. Bui satu daerah satu, kita kata satu dom misalnya, ataupun satu daerah tu 500 orang, tak boleh dia misalnya, katakanlah mau sopoh tak hari tak habis lagi dia sopoh, misalnya sopoh ke kerajaan, misalnya sopoh pada wakil ayat, ikutlah. Tapi itu gejala, tindakan itu reaksi daripada marah kerana tak dapat habuah dunia, menyebabkan fitnah. Dia boleh lahir fitnah, marah dia berlebih-lebihan depan anak dia marah, itu mengajar anak dia jadi mulut uduh. Jadi tak terkawal. Ni peringkat ni mengikut pembahagian Imam Al-Ghazali, itu marah yang tercela. Kalau melibatkan sumpah serana orang lain, kalau melibatkan fitnah pada orang lain, maka dia sudah beranjak jadi sifat marah yang tercela. Ataupun dia marah tu lahir daripada bangga diri, kerana bangga diri, kerana dia ni golongan elit misalnya, atau kerana sombong lah, kerana dia ada kedudukan, ada pangkat dan sebagainya, maka dia marah kalau tu kerana dia berasa dia lebih. Itu juga haram. Itu marah yang lahir daripada sifat bangga diri, sombong dan sebagainya, itu mengikut kategori Imam Ghazali sebagai marah yang tercela. Jadi sifat marah yang gagal dikawal akan menyebabkan berlaku perbuatan-perbuatan jenayah seperti membunuh, memukul dan pelbagai kezaliman serta kekerasan yang melampau. Itu parah. Kalau gagal kawal, sifat marah yang gagal dikawal akan menyebabkan berlaku perbuatan-perbuatan jenayah, membunuh dan sebagainya, memukul dan pelbagai kezaliman serta kekerasan yang berlaku. Sebab tu Nabi tekan sangat. Kita kira gini sebenarnya manusia ni ketika tu ni marah
Sebab mana diri dia dikuasai oleh sifat marah. Kita tengok dalam kis-kis dalam akhbar-akhbar misalnya, setengah orang itu gagal nak kawal nafsu. Jadi kesabaran akal dia gagal nak kawal nafsu dia tu, kerana nak dapat keseronok ke 5 minit dia sanggup berhadapan dengan tali gantung, sanggup berhadapan dengan penjara 20 tahun misalnya. Misalnya kihrobu nak dapat keseronokan 10 minit 15 minit, tapi dia sanggup. Sebab apa? Kerana kegagalan. Maknanya iman dia ataupun akal dia kawal sifat dia. Kalau tu sifat hawa nafsu. Ni marah pun gitu ni juga. Kita boleh tengok kan. Saban hari maknanya berlaku kis-kis. Kita tengok dalam akhbar bagaimana berlaku pembunuhan dan sebagainya. Mana kis perempuan boleh menyebabkan berlaku pembunuhan, kis nak dapat projek bunuh, kis dua tu, kis dua ni, macam-macam berlaku. Itu kerana marah, taklif dia. Ataupun maknanya itu musuh dia, nak marah musuh sehingga bertindak di luar batasan. Selain daripada itu akan terkeluar kesalahan-kesalahan dalam bentuk lisan seperti tuduh-menuduh yang berkaitan maruah seseorang, bahkan boleh membawa kepada kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat marah ni dia kadang-kadang dia bila pelajar dia boleh sampai perkat jadi tuduh macam-macam. Kalau dalam keadaan nama dia mikir nak tuduh orang. Ini banyak berlaku dalam masyarakat kita. Sama ada orang politik, orang tanpa tak cara lah, tak kira. Dia nak marah, masa nak marah tu kena tubik posisi. Benda apa nak sahabat tubik. Dia lupa. Kadang-kadang berlaku dalam bentuk qazah misalnya. Qazah ni dia hukum berat. Tuduh orang yang berkait dengan maruah seks misalnya. Macam-macam boleh berlaku. Kenapa? Kerana marah tak betul. Dan kita pun kedengaran kan. Ada di Kelantan kita ni nak marah bila tanam media rosak sampai akak kelawan nak tetak Tuhan kan. Kita pernah dengar. Wallahu a'lam dia dalam keadaan macam mana. Kita tak berani nak kata terserah pada Allah. Dia dalam situasi macam mana sehingga sanggup. Wallahu a'lam. Saya pernah pergi kampung dia, di kuliah tu dia mau cerita lah. Memang tak pedas sungguh. Turun Tuhan dia kata. Na'udzubillahi min dzalik. Memang akak kelawan sungguh. Saya ingat kau cerita-cerita juga. Kenapa? Kerana tanah media musnah. Dia modal dia tu pinjam duit orang dan sebagainya, jadi dia rasa nak marah pada Tuhan. Mana gagal kawal perasaan manusia jadi kufur. Wallahu a'lam, terserah pada Allah dia. Kita tak tahu hakikat dia, adakah dia sudah hilang akal pada waktu itu ataupun dalam keadaan macam mana, kita serah pada Allah. Cuma secara zahirnya maka bersalah lah dia secara zahir. Hakikat wallahu a'lam. Allah maafkan dia. Mungkin dalam keadaan dia tak khabar, dalam keadaan dia gila misalnya, junun, akal dia tu sudah tertutup. Mudah-mudahan Allah ampun. Tapi boleh sampai ke perkara itu. Kita kedengar juga, siapa bakal rumah nak marah ke bini. Ada juga. Di Kelantan kita bakal tu. Anak bakal rumah kok. Jenuh kita dengar tu. Pukul anak. Ada saya cerita, wallahu a'lam. Seorang ayah tu beli kereta baru, katanya anak dia boreh dengan PT 10 sen. Dia bertoreh tangan anak dia. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cerita. Saya cerita lah. Bila dia tahu tangan dia tu takdir Tuhan nak turun jadi buruk, terbawa-bawa, buruk satu pas potong tangan. Kerana anak dia boleh kata jadi kuat kereta baru dia. Itu juga kerana gagal nak kawal perasaan. Padahal inilah kereta dengan tangan anak cacat atau anak tu kalau nak kira lah. Tapi itulah sebab tu Nabi tekan sangat. Mungkin kita yang tidak sampai pekat tu kita tak nampak lah risiko bahaya marah tu. Tapi setengah orang dia marah, hancur bala habis dia kata nak marah bini dia. Kita dengar betul tu. Dia macam-macam lah tak payah dia sebut tu, kita tahu sendiri. Itulah kesan marah, berat tak berat. Lepas tu tok guru saya sebut, orang lagu ni memang teruk sungguh. Bahasa jenis muka tak ada maruah. Tok guru saya masa ngaji hadis dulu. Masa hurah ni tok guru saya sebutlah. Jenis orang bahaya bini ni. Ni bukan hadis, tok guru saya sebut. Memang orang yang tidak ada maruah. Malah tidur dengan bini. Tu buah tok guru saya. Jadi tu orang tak ada maruah dia orang ni. Pukul bini sampai berdarah. Lepas tu malah dia kesek-kesek dengan bini. Jadi orang tak ada maruah lagi. Boleh dikatakan jahat jika sampai pekat pukul. Kalau kesalahan apa sahabat? Buat tak cukup masa dalam masa ke. Bubuh dah sikit lagi gagal. Sampai pukul bini. Memang ada disebut pada saya yang lepas baru. Anak 7. Baking untuk lelaki dia. Sampai tanya nak marah bini. Hak dapur tu tak main ada kata.
Kita pun kejut dengar, ada lah kita ada. Saya pergi jumpa dengan mak dia kata lepas cerah ni, gemuk sikit anak dia, Optino. Berat tak berat. Orang normal tu. Kemarin cemerlang dari pekerjaan dia. Orang itu. Tapi dia paling kelemahan dia. Gagal, kawal sifat marah. Sehingga bila dia marah, betul Nabi kata. Orang marah ni jamrah fil qalb. Ada bara api dalam hati dia. Nabi bahagiakan marah ni seperti syaitan. Kerana orang marah ni, dia macam ada api depan dia. Dia tak nampak di sebalik apa. Pada waktu tu, dia akan buat apa saja. Kalau tidak nak ada tu, mungkin dia tak buat. Sehingga dia cerah kalau 3 bini dia. Kata asyik teruk ni. No, marah berlaku gitu. Itu bahaya marah. Kalau tak kena raya. Jadi kita yang tidak ada kemarahan yang begitu teruk, mungkin kita tak nampak. Tapi bagi orang yang kena tu, dan kalau kita tengok dia bagaimana seorang suami marah pada isteri dia, setengah teruk. Bunyi macam-macam. Dan saya sendiri pengalaman ada berjirai dengan orang begitu. Roda dia balik. Popular dunia bunyi dalam rumah dia. Dengan apa yang bunyi berlaku. Kata parut marah sekarang ni. Pusing kita. Kita dengar Al-Quran. Bunyi lah tu. Teruk. Jadi bila kita baca hadis kita nampak lah. Kenapa Nabi tekan begitu sekali? Parut ni. Misalnya. Di sini disebut boleh membawa pada kufur. Dia mari satu contoh. Disebut dalam kitab. Dia kata seperti berlaku pada Jabalah bin Ayham. Jabalah bin Ayham ni, dia ni seorang raja. Raja di kisah Sanah nama tempat tu. Raja di luar Jaziratul Arab. Di luar kota Hijaz, di luar Hijaz lah. Tidak di kawasan Arab. Pernah sekali dia masuk Islam zaman Sayyidina Umar. Ni nama Jabalah bin Ayham. Jadi bila dia masuk Islam, dia marilah 1 tahun dia nak pergi mengerjakan haji. Jadi ketika dia pergi nak mengerjakan haji, maka dia raja. Tapi bukan raja besar, raja daerah. Tapi raja lah. Adalah dia pakar pun kaya tu labuh lah sikit dengan raja kan. Dia nampak lah kelebihan dia tu. Nyagijok ke Arabi kaya dia tu. Orang Arabi tu ikut ke belakang masa tawah tu terpijok. Terpijok lebah kulit batu dia. Raja tu. Naik meta marah dia. Dia tapar Arabi tu dalam hidung. Sebut dalam sejarah. Dalam hidung parah lah jadi. Arabi ni pun nak marah tak ni pun raja ada pegawai dia. Dia geripuk ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar panggil dia. Sayyidina Umar buat keputusan oleh kerana ramai saksi, memang kamu bersalah. Dia tidak sengaja sekadar pijak gitu, kamu gebah tersukur sikit ya. Maka kamu pukul dia, pakal sampai dalam hidup. Maka mengikut hukum agama, maka kamu mesti sama ada bayar dia atau kisah. Kisah maknanya kena apa lah. Apa ni? Dia panggil hukum secara misliyah. Misliyah maknanya dah kawan tu pukul, hukum pukul kata. Jadi Arabi ni kira marah juga. Saya tak siap bagi dia. Saya nak tapa juga dia. Arabi ni kata. Nak tapa raja. Raja ni tak nak sabar nak tapa kita ni. Dia koyak sengaman. Ukur kedudukan saya dengan dia. Saya ni raja, dia tu Arabi. Dia kata begitu Sayyidina Umar. Umar lah Sayyidina Umar. Saya nak kata mana bahasa lagu tu. Bagi Islam serupa. Sayyidina Umar kata dia. Ada yang terginilah. Jatuh hukum esok lah. Dia saya rehat semalam ni. Malah tu lari tulis. Ni, Jabalah. Lari tulis. Hidup berlindung di bawah kerajaan Rom pada waktu. Dan dia murtad kita. Tanassara, dia jadi Nasrani. Murtad kita. Kimalhum tak boleh nak kawal pasal. Tak salah nak menghadapi hukum. Sedangkan dia salah. Tu. Boleh jadi sampai perkat kufur. Dan ada juga ulama sebut, dalam banyak-banyak kenyataan tu ada sebut, ini sebagai peringatan kepada kita lah. Semasa kita marah tu dalam diri kita, siapa yang paling berkuasa? Siapa yang menjadi raja dalam diri kita ketika kita marah? Ini disebut. Dalam kitab ada sebut, dia kata syaitan paling berkuasa dalam diri seseorang ialah ketika beliau dalam keadaan marah yang membuat-buat dan tidak terkawal. Pada waktu tu kita kena ingat, ketika kita marah tu, kalau siapa kita tak boleh kawal, hakikatnya yang menjadi raja yang kontrol kita bukan akal kita, tetapi syaitan. Ataupun disebut dalam kitab tu iblis. Syaitan itu sebenarnya. Bila syaitan yang menjadi pengarah kita, yang mengarah kita, tak mungkin akan lahir kebaikan ketika kita marah. Kalau buat keputusan pada waktu itu, kalau bercakap pada waktu itu, kalau bertindak pada waktu itu di bawah dorongan syaitan, maka tentunya natijahnya tidak baik. Itu peringatan daripada salah kita dulu. Muhammad Munir ad-Dimashqi Al-Azhari,
dalam menyebutkan dalam kita ada al-ithafat as-saniyah. Al-ithafat as-saniyah dalam kitab dia Muhammad Munir ad-Dimashqi al-Azhari dia sebut. Dia kata dalam kitab dia tu dia sebut, dia kata apabila Allah mahukan keburukan kepada seseorang, maka Allah hiasi diri orang itu dengan sifat-sifat iblis. Dan antara sifat iblis itu adalah cepat marah. Orang lain tak marah lagi, dia marah tu. Orang tu berat dia penyakit tu. Orang lain tak ada apa-apa lagi, tapi dia tu marah, mulai muka, cepat marah. Dan bila dia marah dia tak boleh kawal. Ini cara tu. Orang tu kalau dalam keadaan lagu tu, kalau lagu tu kata Muhammad Munir ad-Dimashqi al-Azhari dalam kitab ada cara tu, orang tu Allah nak keburukan kepada dia. Tu dia apa? Dia kita sedar lah. Dia kita sedar. Maka orang itu akan sentiasa tidak berpuas hati. Jadi seseorang yang cepat marah, bila marah dia tak boleh nak kawal, dan banyak sangat marah dalam kehidupan dia, orang lagu ni akan timbul satu penyakit. Dalam kitab Imam Ghazali pun disebut, sifat ke dia tak puas hatilah ke orang. Salah satu penyebab dia kerana cepat marah dan banyak kali marah. Nak air tak ada sama, Allah nak air. Dalam seminggu tu banyak kata jarang dia tak marah. Orang lagu ni lama-lama dia jadi mari satu sifat dari dia, sifat tak puas hati lah. Dia je lagi. Bila dia mari dia jadi tabiat tak puas hati, tindakan orang tak puas hati belaka. Sebenarnya orang ni lama-lama dia akan jadi orang yang tidak normal dari segi emosi. Kritik saja. Tak puas hati belaka. Dia ada tu marah yang tidak seimbang dari diri dia. Mengikut Muhammad Munir ad-Dimashqi. Dan saya tengok dalam kitab tu memang begitu sungguh disebut. Salah satu penyakit yang lahir daripada marah yang tidak terkawal dia, tidak puas hati belaka pada orang. Nak kritik, itu maksud tak puas hati. Nak marah. Macam-macam pun. Kalau masuk Kelantan kat sini kuat bobel, dia akan jadi lagi tu. Itu salah satu penyakit dia. Ja'far bin Muhammad berkata, ini Ja'far ni seorang perawi tawakal yang keempat. Dia kata, marah adalah kunci kejahatan. Al-ghadab miftahus syurur. Maknanya marah ni kunci kejahatan secara umum. Ibnu Rajab berkata, marah menghimpunkan segala kejahatan. Marah tu dia boleh menghimpunkan segala kejahatan. Jadi kata-kata sebegini menjadi peringatan kepada kita supaya kita mengingatlah. Jadi kita nak sebut juga sikit antara kaedah yang saya tengok dalam kitab, khususnya kitab tarbiyah pendidikan yang ditulis oleh ulama-ulama kita lah. Dia adalah membuat beberapa kaedah berdasar pada intipati hadis Nabi SAW. Jadi antara kaedah yang untuk mengawal marah yang melampau, memikirkan tentang risiko marah. Ulama kata kita fikirlah marah tu jadi lagu mana kalau marah doa ni, kalau ajak marah ni. Dan dalam masa yang sama melatih minda. Kita kena latih minda kita agar kerap mengingati hadis-hadis yang menyebutkan sifat-sifat yang berlawannya dengan sifat marah, iaitu sifat sabar, suka memaaf, penyantun, dan memikirkan kata-kata Nabi tentang jeleknya sifat marah yang tidak kawal. Dia mengikut ulama waktu tu dalam keadaan biasa, kita latih minda kita mikir. Cuba buat dia jadi acak kali singgah hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan jeleknya marah, lawan pada sifat marah. Kita kena ada sifat apa, biar mari semua. Ini salah satu rawatan untuk orang yang kuat sangat ni. Bila marah ni tak nak kontrol, dia kena ada. Sebab dia masalah dia bukan di tangan dia tata bini tu, dia mari lain tu. Dia mari dalam hati dia yang rosak tu. Marah yang tidak terkawal. Jadi dia kena sentiasa. Tujuan apa? Kita melayan, kita tasawurkan, kita boleh santap pemindah hadis-hadis Nabi yang berkaitan. Dia ada kesan, insya-Allah. Itu mengikut pengamatan ulama. Selain daripada itu, sentiasa mengingati azab Allah, menghayati kekuasaan Allah. Dia memberi kesan juga pada jiwa. Sebab apa ulama kata begini? Kerana marah ni sebenarnya dia penyakit jiwa. Bukan tangan, bukan kaki, mulut tu, hak tubik galah tu. Arahan daripada hati yang membuat-buat marah tu. Maka dia lahir daripada tangan, mulut dan sebagainya. Apabila diri dikuasai oleh marah, maka beristiazahlah kepada Allah. Yang kita kata a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dalam hadis Nabi khusus Nabi sebut, maknanya Nabi sebut khusus. Nabi kata kalau aku sebut benda ni, suatu doa ringkas saja Nabi kata, dia boleh meredakan kemarahan. Dia boleh meredakan. Kata dia a'udzubillahi minasyaitanirrajim.
Setiap kali rasa nak marah, kata gitu selalu Nabi kata. Dia boleh meredakan kemarahan. Yang ini isti'adah, minta berlindung kepada Allah. Seterusnya berwudu atau sekurang-kurangnya membasuh muka. Itu kita sebut dah sebelum ni. Selain daripada itu mengingati saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seseorang kamu marah ketika berdiri, maka duduklah kata Nabi. Dan jika marah ketika duduk, maka baringlah. Bila duduk tak jadilah tidur. Tidur. Itu kata Nabi. Itu Nabi sebut. Gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada menyarankan, maksudnya jika seseorang dari kalangan kamu marah, maka diamlah. 3 kali Nabi sebut, uskut. Diam. 3 kali Nabi sebut. Bila marah dia, tengok. Biarlah orang tengok nampak bergerak, berasak telinga apa, jangan tubik mulut. Kalau kita boleh buat begitu sebagai latihan kontrol diri, lama-lama kita dapat mengalahkan syaitan, dapat mengarah ke sifat marah. Itu tujuan. Maka kita sudah berperang pada waktu itu, dianggap begitu. Jadi kesimpulan kita perhatikan sikit ya. Jadi nasihat yang diberikan wajar mengambil kira keadaan orang yang dinasihati. Untuk tujuan ini penasihat mesti mengetahui latar belakang orang yang dinasihati. Ini sunnah Nabi. Bila kita nak nasihat, nak supaya boleh pahala. Nasihat itu tuntutan agama. Tapi kita kena ingat, setiap tuntutan agama mesti ada disiplinnya. Salah satu disiplin yang perlu diguna, diikuti oleh orang nak menasihat orang lain, dia kena tahu latar belakang orang yang dia nak nasihat, kena tahu. Supaya nasihat dia tu kena tepat. Kena atas motif lah kata-kata. Biar tahu. Sahabat radhiyallahu anhu mempunyai keinginan yang sangat tinggi dan semangat yang kuat untuk mengetahui jalan-jalan mencapai redha Allah. Ini berdasar pada hadis ini kita dapat tengok bagaimana budaya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marah adalah antara ibu kejahatan dan pencetus keburukan. Kemampuan mengawal kemarahan yang melampau berupaya menutup pintu kejahatan. Hakikat yang perlu difahami bahawa sifat marah merupakan sifat asal diri manusia yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Kejayaan akal manusia mengawalnya akan membuahkan kebaikan. Namun jika yang berlaku sebaliknya, maka ianya akan mengundang banyak keburukan. Itu kesimpulan hadis ini ayatnya. Hak Nabi marah tu bukan Nabi nak suruh sifat marah tu. Sebab sifat marah tak boleh buat kerana dia asal kejadian manusia. Allah buat dah sifat marah. Memang ada. Kalau tak ada tu tak cukup seorang manusia. Tetapi kalau kemarahan itu gagal dikawal, dia boleh mengundang 1000 keburukan. Jadi berdasar pada hadis ini dan kita tengok mana pernyataan para salafus soleh kita dulu, itulah kesimpulan yang kita boleh buat daripada hadis ini. Rasanya setakat itulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.